Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Nur Fazilah. Saya Muhammad Nabil Haris bin Suwaizi. Topik kajian kami adalah berkaitan dengan hospital pelancongan di Malaysia. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan. Program hospital pelancongan perubatan berdanai adalah inisiatif yang dirancang untuk menyediakan perkhidmatan perubatan berkualiti tinggi kepada pesakit dari luar negara yang ingin mendapatkan rawatan di negara tertentu, khususnya di Malaysia. Program ini menggabungkan perkhidmatan perubatan yang berkualiti tinggi dengan peluang pelancongan membolehkan pesakit dan keluarga mereka menikmati rawatan perubatan sambil menikmati kemajuan pelancongan di destinasi yang mereka kunjungi. Tujuan utama program ini adalah untuk menarik pesakit-pesakit dari luar negara untuk mendapatkan rawatan perubatan dengan menawarkan perkhidmatan perubatan yang terbaik dan mempromosikan destinasi pelancongan setempat. Program ini menawarkan perkhidmatan perubatan berkualiti tinggi dengan kos yang lebih rendah atau perkhidmatan yang lebih lengkap berbanding dengan negara asal pesakit. Terdapat 4 buah hospital yang terpilih untuk terlibat dalam program hospital pelancongan perubatan perdana, iaitu Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur, Island Hospital Pulau Pinang, Mahkota Medical Center Melaka dan Subang Jaya Medical Center Selangor. Keempat-empat buah hospital ini telah dipilih dengan teliti melalui proses kelayakan yang melibatkan analisis data dan penilaian di premis dengan menyeluruh dan ketat. Hospital pelancongan perubatan ini juga menawarkan pakej rawatan dan pelancongan yang lengkap dengan penginapan, pengangkutan, penjagaan pesakit dan aktiviti pelancongan di sekitar kawasan tersebut. Pakej yang ditawarkan daripada program ini memberikan peluang kepada pesakit-pesakit untuk fokus dan menerima rawatan perubatan yang berkualiti tinggi sambil menikmati pengalaman pelancongan. Ini membantu menyediakan persekitaran yang lebih santai dan menyenangkan bagi pesakit sambil memastikan mereka menerima penjagaan perubatan yang diperlukan. Okey, itu saja pembentangan daripada saya. Pembentangan yang seterusnya akan dibentangkan oleh Iqmal. Sekian daripada saya. Kini saya akan membincangkan objektif kajian kita pada hari ini lah. Yang pertama sekali ialah untuk membincangkan program hospital pelancongan Malaysia yang telah pun diwujudkan. Keduanya untuk membincangkan faktor-faktor yang menjadikan Malaysia salah satu destinasi utama dalam pelancongan hospital. Dan terakhir sekali adalah untuk mengkaji dan membandingkan program hospital pelancongan dengan hospital negara maju lah. Sekian, terima kasih. Okey, selamat sejahtera kepada Dr. Nur Fazilah. Saya Gopinan lagi Subramaniam, nombor matrik B0621105464. Saya nak present, nak buat perbincangan pasal dapatan kajian dan perbincangan pasal perbincangan dalam program hospital pelancongan Malaysia yang telah diwujudkan. Okey, first permulaan program hospital pelancongan boleh dikesan zaman dulu orang selalu melakukan perjalanan jauh untuk mencari penyembuhan di tempat suci ataupun spa semula jadi terkenal dan so istilah pelancongan perubatan pertama kali muncul pada tahun 1980-an apabila orang ramai mula mengembara ke seluruh negara untuk mendapatkan rawatan perubatan. Okay, negara seperti Thailand dan Singapura merupakan perintis ataupun dalam membangunkan program hospital pelancongan moden. So, mereka mengambil langkah untuk meningkatkan kualiti penjagaan perubatan, menarik doktor dan kaki tangan perubatan yang berkelayakan dan mempromosikan diri mereka sebagai destinasi perubatan terkemuka. Perkembangan dalam teknologi maklumat dan kemajuan dalam pengangkutan udara telah menjadikan akses kepada rawatan perubatan di luar negara, industri pelancongan perubatan dan melabur dalam infrastruktur dan kemudahan perubatan untuk menarik peserta. Okey, bagi peranan kerajaan atau organisasi, banyak kerajaan mengiktiraf potensi ekonomi pelancongan perubatan dan telah mengambil langkah untuk menggalakkan pertumbuhan industri ini. Mereka menyediakan insentif fizikal menambah baik peraturan kesihatan dan mempromosikan negara mereka sebagai destinasi perubatan. Organisasi seperti Persatuan Pelancongan Perubatan MTA dan Suruhanjaya bersama antarabangsa JCI memainkan peranan membangunkan piawaian dan pensijilan untuk memberikan jaminan kualiti dan keselamatan untuk peserta dalam program hospital pelancongan. Okay. Ikutkan trend terkini yang very important lah, ada 2 cabang, penjagaan perubatan bersepadu dan pertumbuhan industri pelancongan perubatan. Okey. Trend terkini pelancongan perubatan terus berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Peserta semakin sedar tentang kemungkinan mendapatkan rawatan perubatan berkualiti tinggi dan kos yang lebih berpatutan di negara lain. Okey. Terdapat juga trend ke arah penjagaan perubatan bersepadu yang telah dinyatakan dalam slide ni. So, di mana peserta boleh menggabungkan rawatan perubatan dengan rawatan kecantikan, pemulihan dan kelonggaran. Perkembangan teknologi perubatan seperti teleperubatan telah membolehkan peserta menerima konsultasi dan pemantauan jarak jauh, membuka peluang baru dalam pelancongan perubatan. Apabila keperluan dan pilihan peserta berubah, program pelancongan hospital terus berkembang dan menyesuaikan diri. Perkembangan ini didorong oleh faktor seperti keperluan untuk rawatan perubatan yang berpatutan, peningkatan mobiliti.
Okey, yang seterusnya, pertumbuhan pelancongan perubatan, industri pelancongan perubatan telah mengalami pertumbuhan yang ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut laporan dari Global Medical Tourism IMC, pada 2020 sekitar 14 hingga 16 juta orang melancong ke luar negara untuk tujuan perubatan. Angka ini dijangka terus meningkat pada masa hadapan. Beberapa negara telah menjadi destinasi popular dalam industri hospital pelancongan. Negara-negara seperti Thailand, India, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan telah menjadi destinasi utama bagi pesakit antarabangsa yang mencari rawatan perubatan berkualiti tinggi pada kos yang lebih berpatutan. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan peserta, beberapa faktor untuk peserta memilih program hospital pertahanan termasuk kualiti rawatan perubatan, kos rawatan yang lebih berpatutan berbanding dengan negara asal, kebolehpercayaan dan reputasi hospital, ada lagi kemudahan perjalanan, kemudahan perubatan yang canggih dan teknologi serta penjagaan dan penjagaan pesakit yang berkualiti tinggi. Kualiti penjagaan perubatan ini adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan peserta dan mendapatkan kemudahan perubatan yang mempunyai reputasi yang baik dilengkapi dengan peralatan perubatan yang canggih, dan ini akreditasi pensijilan daripada Badan Penyelia Kesihatan juga dapat memberi keyakinan kepada peserta. Kos rawatan adalah faktor penting dan dalam keputusan peserta. Ramai peserta mendapatkan rawatan perubatan yang lebih berpatutan di luar negara berbanding negara asal mereka. So, kepercayaan dengan reputasi hospital itu peserta cenderung memilih hospital atau klinik yang mempunyai reputasi yang baik dan rekod prestasi yang terbukti dalam menyediakan penjagaan perubatan yang berkualiti. Ulasan dan testimoni daripada pesakit lepas boleh memberikan gambaran tentang pengalaman sebenar pesakit. Maklumat tentang kebolehpercayaan, gambaran tentang pengalaman sebenar pesakit, maklumat tentang kebolehpercayaan daripada reputasi serta membantu peserta dalam membuat keputusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri Afiq bin Baudin. Saya akan membentangkan tentang faktor yang menjadikan Malaysia salah satu destinasi utama dalam pelancongan kesihatan. Faktor yang pertama ialah kemajuan perintisnya dalam bidang perubatan. Malaysia sangat memberi komitmen terhadap teknologi perubatan. Dengan perkembangan teknologi perubatan di Malaysia, Malaysia akan dapat memastikan sistem penjagaan kesihatan setaraf dengan negara maju yang lain. Sebagai contoh, IJN, iaitu Institut Jantung Negara, berjaya melakukan rawatan injap jantung yang sukar dan satu-satunya negara di Asia yang melakukan rawatan ini. Rawatan ini juga menggunakan sistem TRIVA, di mana rawatan ini adalah rawatan pertama di Asia. Dan rawatan ini juga dapat mengurangkan risiko daripada pembedahan jantung terbuka. Seterusnya ialah infrastruktur hospital yang unggul. Hal ini disebabkan oleh mata wang Malaysia yang lebih rendah akan menyebabkan kos rawatan di Malaysia lebih murah dan berkualiti. Selain itu, kemudahan perubatan di Malaysia juga lebih mudah diakses dengan masa menunggu yang lebih minimum. Sebagai contoh, pembedahan pitasan arteri koronari iaitu CABG, kosnya ialah $77,000 di Amerika Syarikat, manakala di Malaysia hanya $16,000 selepas pertukaran mata wang. Di sini kita dapat melihat banyaknya perbezaan kos di antara negara luar dan di negara Malaysia, dan ia akan dapat menjimatkan perbelanjaan para pelancong. Okey, faktor yang seterusnya, hospital Malaysia yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Pengiktirafan ini dapat meningkatkan reputasi hospital di Malaysia dan memupuk persepsi positif kepada negara luar. Selain itu, para pelancong juga akan lebih percaya terhadap perkhidmatan kesihatan dan perubatan di Malaysia. Okay, sebagai contoh, Malaysia telah memenangi anugerah pelancongan perubatan pada tahun 2020. Kemenangan ini juga adalah kemenangan keempat berturut-turut bagi negara Malaysia. Okay, faktor yang terakhir ialah kemajuan penyelidikan perubatan. Penyelidikan perubatan ini disokong kuat oleh pihak kerajaan Malaysia, antaranya ialah KKM. Ini membuktikan negara Malaysia ni sangat mengambil berat tentang kesihatan di Malaysia. Contohnya, sebanyak 215 ujian klinikal dijalankan pada tahun 2021 yang meletakkan Malaysia ni setanding dengan rakan serantau seperti Singapura. Selain itu, terdapat banyak lagi bandar lain yang bekerjasama untuk menjayakan ujian klinikal ini seperti NCCR dan NGO yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, Dr. Fazila. Sekarang kumpulan kita akan membuat perbandingan program hospital pelancongan Malaysia dengan hospital negara maju. Perbandingan kita ada dibagikan kepada 3 kategori, iaitu kos rawatan, teknologi dan komunikasi. Dari segi kos rawatan, perbandingan antara negara Malaysia dengan negara maju seperti Singapura dan negara-negara barat. Kita akan tengok dengan kos pembedahan dengan kos prosedur. Kos pembedahan di Malaysia lebih murah berbanding dengan Singapura, iaitu RM5,000 hingga RM50,000. Kita akan dapat mengetahui adalah lebih jimat berbanding dengan negara lain. Contoh, warga negara Singapura lebih sanggup untuk membuat pembedahan plastik di Pulau Pinang, Malaysia kerana Malaysia mempunyai perkhidmatan yang baik dan yang berkualiti. Seterusnya, dengan kos prosedur pula, negara barat mempunyai kos prosedur yang lebih tinggi berbanding dengan negara Malaysia. Oleh itu, ia menyebabkan adalah satu faktor yang menyebabkan kos rawatan di Malaysia akan lebih rendah berbanding dengan negara lain. Selain itu, dari segi teknologi pula, kita akan buat perbandingan antara negara Malaysia dengan negara maju dalam bidang pembedahan plastik. Malaysia mempunyai peralatan dan teknologi pembedahan yang terkini dalam dunia. Selain itu, peralatan dan teknologi dapat berbanding dengan negara maju yang mempunyai reputasi yang tinggi dalam bidang pembedahan plastik. Bahan-bahan dan peralatan ataupun implan yang digunakan dalam negara Malaysia
dapat setanding ataupun setaraf dengan negara maju yang berbakat yang terkena dalam dunia seperti Korea Selatan ataupun Jepun. Teknologi yang maju dalam bidang pembedahan plastik adalah banyak dan ia menyebabkan perkhidmatan yang ditawarkan di hospital Malaysia dapat memuaskan keperluan pesakit. Akhir sekali, dari segi perkomunikasian, perbandingan antara negara Malaysia dengan negara maju. Warga negara Malaysia penguasaan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Melayu. Untuk negara asing, bahasa Inggeris merupakan bahasa wajib di Malaysia dan doktor-doktor dalam hospital kita adalah fasih dalam berbahasa Inggeris. Pakar profesional di Malaysia dalam bidang ini mempunyai pengalaman yang dilatih di negara asing. Oleh itu, tiada masalah berkomunikasi dalam hospital doktor dengan pesakit. Untuk negara jiran di sekeliling Malaysia, negara jiran tidak mempunyai halangan untuk masuk ke negara kita untuk membuat rawatan. Dan selain itu juga, dapat berkomunikasi secara lancar. Selain itu, untuk adab budaya, bahasa, makanan, iklim dan masa yang hampir sama telah menjadi salah satu faktor utama mereka memilih untuk membuat rawatan di negara kita berbanding dengan negara-negara barat ataupun negara yang terkena dengan pembedahan plastik seperti Korea ataupun Jepun. Hello, saya Kanan Saman Syafdin. Saya Muhammad Iqbal Syauqi bin Muhammad Ifin. Dan hari ini saya akan membuatkan satu presentation mengenai solusi lah. Dan dalam ini topik untuk hari ini adalah cadangan untuk mewujudkan dimensi perawatan mental. Dan mesti awak tanya, kenapa mental dan kenapa bukan benda lain? Semestinya seperti kita tahu, semenjak COVID-19 ini, terdapat banyak orang yang menghadapi masalah mental lah. Lebih lagi kemurungan. Dan kita akan pergi pada slide seterusnya. Iaitu sebanyak 5% pada ahli dewasa ataupun orang dewasa sedunia menghadapi masalah kemurungan ini. Dan ia telah pun terbukti bahawa masalah kemurungan ini setiap tahun makin meningkat dari semasa ke masa. Lebih lagi selepas kita menghadapi wabak COVID-19 ini lah. Dan ada faktor yang menyebabkan masalah kemurungan ini semestinya adalah daripada pendedahan secara bebas lebih kepada anak muda kepada sosial media. Dan sosial media ni adalah penyebab utama lah yang menyebabkan rakyat-rakyat orang generasi baru ni menghadapi masalah mental lah. So jadi apakah relevansi kita dengan Malaysia dan mental ni, dan apakah menyebabkan Malaysia ni adalah satu faktor yang menyebabkan kita sesuai untuk masalah mental ni? Well, semestinya ialah pertama sekali ialah mental ni adalah satu benda, ialah peluang pasangan dimensi baru. Seperti kita bincangkan tadi, setiap tahun masalah mental ni, masalah kemurungan dari mental ni setiap tahun makin lama makin meningkat. Dan ini adalah peluang yang pihak negara kerajaan Malaysia perlu mengambil peluang lah untuk mengambil peluang market yang besar ni supaya kita boleh mengambil untung yang lebih tinggi lah, lebih lagi dengan pengembangan yang pesakit yang lagi banyak, yang pesakit yang memerlukan masalah ataupun perawatan mental. So faktor yang menyebabkan Malaysia sesuai untuk membuatkan sesi perawatan mental ialah semestinya adalah faktor pertukaran wang yang sangat menguntungkan pada pihak pelancong lah. So ini adalah satu faktor ekonomi yang memudahkan para pelancong untuk datang ke Malaysia dengan kos yang murah pada mereka, dan dia sangat berbaloi lah. Dan paling sekali ialah faktor paling penting sekali lagi apabila kita ingin menerima pelancong-pelancong yang nak membuat perawatan mental, iaitu rakyat Malaysia yang jelata ini sangatlah beramal mesra pada pelancong. Dan inilah sikap yang amat positif yang kita boleh terapkan, yang kita boleh gunakan untuk kebaikan kita dan juga kepada program kesihatan kita sendiri. Seterusnya adalah penambahkan dari segi penjagaan reputasi nama program. Dan mesti awak tanya kenapa dia penting pada Malaysia ni. Well, seperti kita tahu, program seperti pelancongan Malaysia adalah sebuah program yang baru. Oleh sebab demikian, program ini mudah terjejas dengan kehilangan aspek reputasi dan credibility. Berbanding dengan program pelancongan kesihatan negara lain seperti Korea Selatan yang sudah lama diwujudkan, Malaysia perlulah mengambil langkah-langkah untuk memastikan nama baik program pelancongan ini dikawal. Dan antara penambahbaikan yang boleh diterapkan, dan semestinya untuk hanya menggunakan pihak hospital yang masuk dalam program hospital pelancongan ini untuk menjalankan rawatan yang disahkan sahaja oleh Kementerian Kesihatan. Seterusnya ialah untuk memastikan semua rawatan yang dijalankan adalah rawatan yang disediakan oleh doktor-doktor yang berprestasi tinggi dan mempunyai pensijilan yang sah. Hal ini adalah supaya sekiranya kita pihak hospital mendapat masalah daripada komplikasi daripada rawatan dunia kesihatan ataupun selebihnya, ini adalah seperti risiko yang perlu diambil oleh yang disetujui, dan semua tanggungjawab yang kita pihak hospital dan juga program ini telah diambil sudah dan kira lah. So ini adalah risiko yang pesakit sendiri yang perlu mengambil, bukan pada pihak kita lah, supaya kita boleh mengelakkan masalah komplikasi PR di media masa, supaya tidak mengefekkan nama baik dan prestige nama program ini. Dan terakhir sekali ialah untuk mewujudkan ataupun memuatkan sebuah agensi ataupun jabatan penilai dalam memantau trend terkini dan juga proses keseluruhan dalam program pelancongan hospital ini. So seperti kita tahu, kita ada sebuah entiti yang memantau proses dalam kita dapat mengelakkan apa-apa masalah lah dari segi audit dan juga accountability yang baik. Sebenarnya itu saja saya, dan sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada Dr. Fazila. Saya Tan Yen Ling. Saya akan memberikan cadangan atau langkah untuk menambah baik apa yang diberikan dalam perbandingan program hospital pelancongan dengan hospital negara maju.
Dari segi kos rawatan, disebabkan Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang membangun, kita masih kurang dikenali oleh negara lain. Jadi, cadangan atau langkah untuk menambahbaikan adalah kerajaan Malaysia boleh mempromosikan kelebihan hospital tempatan melalui platform dunia. Menarik pesakit membuat perawatan di negara kita dapat mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh hospital. Disebabkan dari segi ekonomi, kuantiti permintaan ubat meningkat, harga ubat dalam pasaran akan menurun. Seterusnya, ini yang menjadi kebimbangan pesakit luar negara apabila mereka datang ke negara kita untuk mendapatkan rawatan, iaitu kualiti rawatan. Tetapi masalah ini tidak perlu risau. Walaupun negara kita adalah negara yang sedang membangun, tetapi negara kita amat penting dalam kesihatan masyarakat. Jadi, kualiti ubat perubatan yang negara kita guna adalah dijamin. Tetapi sebagai apa yang saya terang di atas, harga turun akan menyebabkan tekanan kos perubatan dapat kurang. Jadi, kita lagilah boleh menjaminkan kualiti ubat yang kita guna adalah dalam keadaan yang baik. Dan juga, jika negara kita berjaya mempromosikannya, kita mempunyai kemungkinan untuk menarik pelabur asing membuat pelaburan di negara kita untuk membuat penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D. Justeru, ia telah memberi manfaat kepada negara kita, iaitu keluaran dalam negara kasar KDNK akan dapat meningkat. Dari segi teknologi pula, walaupun Malaysia mempunyai peralatan dan teknologi pembedahan yang canggih, tetapi membandingkan dengan negara maju, peralatan dan teknologi masih perlu dipertingkatkan. Cadangan atau langkah menambah baik yang diberi oleh pengkaji adalah meningkatkan pembelajaran dengan hospital-hospital di negara yang mempunyai reputasi yang tinggi di seluruh dunia untuk memperkenalkan peralatan dan teknologi baharu dan mengetahui lebih lanjut tentang cara teknologi itu digunakan. Selain itu, kerajaan tempatan juga boleh menawarkan lebih banyak peluang kepada pelajar tempatan yang berminat dalam bidang perubatan untuk belajar di luar negara, dan mereka boleh mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam bidang perubatan di negara kita. Dari segi pengkomunikasian, masalah yang diwujud di negara kita adalah masyarakat kurang mahir dalam bahasa. Biasanya, masalah ini berlaku kepada orang yang bukan dalam bidang profesional. Contohnya, pengecaman, longat dan perkataan. Untuk mengatasi masalah ini, cadangan atau langkah menambah baik yang diberi oleh pengkaji adalah meningkatkan tahap pendidikan masyarakat dalam bahasa, khususnya bahasa Inggeris. Contohnya, pihak kerajaan yang berkenaan boleh menambah perkataan yang tidak lazim dalam kurikulum supaya pelajar boleh mengenali dan memahami perkataan baru. Oleh itu, halangan bahasa dapat diatasikan. Cadangan atau langkah yang seterusnya adalah memberi latihan untuk melatih kemahiran komunikasi pelajar. Dalam cara ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia MOHE telah memainkan peranan yang penting. Dua pihak ini boleh menggalakkan sekolah, kolej dan universiti mengada pitado. Ini dapat melatih keyakinan diri untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris di awam. Terima kasih.